ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف والهم الملائكة المقربين وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسرارنا. رب اشرح لنا أسرارنا ولساننا لا تمن لساننا وياك. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين. Adapun orang yang tajdid wudu, maka hendaklah diniatkan nawaitul wudu'a atau ada al-wudu'i atau raf al-hadasi atau mengharuskan salat atau mengharuskan sembahyang. Atas yang mu'tamad oleh Syekh Ibn Hajar, khilaf bagi Syekh Ramli. Adapun orang yang tajdid wudu, orang yang tajdid wudu, kita dah maklum apa maksud dengan kata tajdid wudu, ialah daripada sunat. Setiap kali kita nak solat, sekiranya wuduk yang pertama itu kita dah diguna dengan satu solat dan kita tidak batal wuduk, apabila nak semayang satu lagi pulanya sunat tajdidkan wuduk. Maka orang yang mutajdidkan wuduk, cara dia nak niatnya, katanya maka hendaklah diniat nawaitul wudu'ah, saja aku mengambil wuduk. Itu satu cara yang boleh dia niat. Atau ada al-wudu'i, nawaitu ada al-wudu'i. Nawaitu ada al-wudu' maknanya nawaitu ada al-wudu', sajaku menunaikan fardu wudu'. Atau raf'al hadasi, maknanya nawaitu raf'al hadasi, sajaku mengangkatkan hadas. Atau mengharuskan sembahyang. Kalau bahasa Arab, nawaitu raf'al hadas, ada nawaitu istibahatas salati. Bahasa Arabnya nawaitu istibahatas salati, sajaku mengharuskan sembahyang. Itu beberapa cara niat bagi orang yang hendak mutajdidkan wuduk dia, membarukan niat dia. Atas yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi maknanya bentuk-bentuk niat tadi itu mengikut apa yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Kata itu. Khilaf bagi Syekh Ramli. Diniatkan nawaitul wudu'a atau ada al-wudu'i. Kalau mengikut pendapat bagi Syekh Ramli, yang dia niatnya nawaitu al-wudu'a atau ada al-wudu'. Dua tu saja. Yang dia niatnya sajaku nawaitul wudu'a, sajaku mengambil wudu'. Atau ada al-wudu', mana sajaku menunaikan fardu wudu'. Yang lain tu tak boleh diisi Syekh Ramli. Kerana hadas sudah terangkat dahulunya. Demikian lagi telah diharuskan sembahyang dengan wuduk yang dahulunya. Jadi alasan diisi Imam Ramli itu, yang boleh niat bagi yang orang yang mutajdidkan wuduk, yang membaharukan wuduk tu, cara dia niatnya dua perkara saja. Dua cara saja. Satunya nawaitul wuduk, saja aku mengambil wuduk, dan yang keduanya nawaitu ada al-wuduk, menunaikan wuduk. Jadi nak niat apa dia? Mengangkat hadas tak boleh. Nak niat mengharuskan salatkan sembahyang tidak boleh juga.
Sebab alasan dianya kerana hadas sudah terakad dahulunya. Maksudnya kita tidak batal wuduk. Sebab kalau batal wuduk tak jadi wuduk tajdid. Sebab kalau kita batal wuduk tak jadi wuduk tajdid. Sebab wuduk tajdid ni ialah wuduk yang sunat. Sebab katanya apabila kita nak solat. Apabila kita nak solat, kalau tak ada wuduk, maka wuduk tu jadi wajib. Kita berhadas apabila nak solat, ambil wuduk tu wajib. Tapi kalau kita nak solat, wuduk kita masih ada, maka sunat tajdidkan wuduk. Maknanya wuduk tu masih ada lagi, kita tidak batal wuduk. Sebab wuduk tu masih ada lagi. Tu mana hadas sudah terakad dahulunya. Belum pada kita nak ambil wuduk tajdid tu, wuduk kita masih ada. Hadas kita dah tak ada. Demikian lagi telah diharuskan sembahyang dengan wuduk yang dahulunya. Jadi dia katanya kerana hadas sudah terakad dulunya. Jadi nak niat raf'al hadasi, mengakad hadas tak boleh. Sebab di isi Imam Ramli itu tak boleh niat mengakad hadas, tak boleh niat mengharuskan solat. Kenapa tak boleh niat raf'al hadas, mengakadkan hadas? Sebab hadas kita dah diakad dengan wuduk yang pertama. Adapun wuduk ini bukan tujuannya nak mengakad hadas. Untuk nak membaharu saja. Sebab tu jadi maknanya kerana hadas sudah terakad dahulunya, ini kembali kepada masalah katanya niat raf'al hadas, mengakad hadas. Di sisi Ibn Hajar dia kata boleh. Di sisi Imam Ramli dia kata tak boleh niat raf'al hadas, mengakad hadas tu tak boleh. Sebab hadas kita diakadkan, dihilangkan dengan wuduk yang pertama. Sebab mafhum faham daripada tajdid nak membarukan saja. Dan demikian lagi telah diharus, ini kembali kepada masalah mengharuskan sembahyang. Niat istibahatus salat, mengharuskan sembahyang di sisi Ibn Hajar tu boleh. Di sisi Imam Ramli tak boleh. Sebab apa? Sebab diharuskan sembahyang tu dengan wuduk yang pertama. Adapun wuduk ini untuk tajdid saja. Jadi wuduk tajdid ni tak boleh kita niat mengharuskan solat. Sebab solat tu dah harus sebab kita tidak batal wuduk. Sebab kita tidak batal wuduk, hanya nak membaharukan saja. Jadi hadas wuduk tajdid kali ini tu bukan nak mengharuskan solat. Sebab apa? Sebab solat tu diharus dengan belum pada ni. Dengan wuduk yang sebelum pada ni. Begitu. Jadi pendekatannya di sisi Ibn Hajar, dia tilik kepada walaupun wuduk ini wuduk tajdid. Tapi rupa dianya ialah rupa wuduk asal. Rupa dianya rupa wuduk yang asal. Kalau begitu wuduk yang asal tu, bagaimana cara niat dia, maka wuduk tajdid begitulah cara dia. Sebab rupanya ialah rupa wuduk yang asal. Adapun Imam Ramli dia tilik kepada katanya wuduk ni wuduk tajdid. Wuduk ni wuduk tajdid, bukan wuduk tujuan nak mengakad hadas. Sebab hadas kita tidak batal wuduk lagi. Wuduk ni bukan nak mengharuskan solat, sebab harus solat tu dengan wuduk yang pertama belum pada ni. Dia tiliknya begitu. Maka kalau nak ambil persetujuan di antara dua-dua syekh ini, kita niat mana? Niat sajaku menunaikan wuduk, nawaitul wudu'a, sajaku mengambil wuduk, atau kita niat sajaku menunaikan wuduk. Dua cara situ saja. Imam Ramli kata memadai, Syekh Ibn Hajar pun kata memadai. Itulah ada khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli. Cara niat bagi orang yang mentajdidkan wuduk. Dan dikandak dengan mengakadkan hadas itu hukumnya juga seperti haram sembahyang atau diakadkan tegahnya yang berdiri pada anggota wuduk. Dan dikandak dengan mengakad hadas. Kalau setengah daripada cara kita niatnya, nawaitu raf'al hadasi, saja aku mengakadkan hadas.
Apa maksud dengan katanya mengakatkan hadas? Mengakat tu mana buang, menghilang. Maka dia katanya dan dikehendaki dengan mengakat hadas itu. Jadi maksud dengan kata mengakat hadas pada salah satu daripada cara kita niatnya nawaitu raf'al hadas. Sajaku mengakat hadas. Maka apa yang dikehendak, apa yang dimaksud dengan kata mengakat hadas, maka kesimpulannya dua makna. Dua makna. Makna yang pertama hukumnya. Makna yang keduanya mengakatkan tegahnya. Itu dua makna. Maksud dengan yang dimaksud dengan kata mengakat hadas tu dua makna. Satunya dia kata hukumnya. Jadi mengakatkan hadas, yakni mengakatkan hukumnya, hukum hadas. Itu maksudnya. Dan dikehendaki dengan mengakatkan hadas itu hukumnya. Yakni mengakatkan hukumnya, hukum hadas juga. Apa dia hukum bagi hadas? Ialah seperti haram sembahyang. Haram sembahyang, haram menyentuh Quran, haram menanggung Quran, haram sujud tilawah, haram tawaf, dan lain-lain lagi. Jadi maknanya mengakat hadas, yakni mengakat hukum hadas. Apa dia hukum orang yang berhadas? Ialah tak boleh nak solat. Haram solat. Haram menanggung Quran, haram menyentuh Quran. Maka kita nak akadkan hukum dia lah, nak hilangkan hukum haram tu. Nak hilangkan hukum haram, maka jadi harus buangkan hukum haram, maka jadi harus. Itu mana katanya mengakadkan hadas, yakni mengakadkan hukum hadas. Apa dia hukum? Seperti haram sembahyang. Haram sembahyang dan lain-lain lagi daripada sembahyang, daripada segala perkara yang diharam kalau tidak berwuduk. Nak menghilangkan hukum haram solat itulah kita ambil wuduk. Ambil wuduk tu maknanya mengakatkan hadas. Gitu. Itu satu makna. Atau mengakat tegah hadas. Jadi maksud dengan kata mengakatkan hadas, jadi maknanya mengakatkan tegah hadas. Jadi hadas ini perkara yang menegahkan solat. Dia hadas ini ialah perkara yang menegahkan hadas. Menegahkan solat dan seumpamanya. Jadi apabila kita ambil wuduk, kita mengakatkan tegahan yang ada pada hadas. Tegahan hadas tu yang ada kat mana? Yang berdiri, yang ada ia pada anggota wuduk. Ialah pada muka, pada tangan, pada kepala dan pada kaki. Anggota wuduk yang kita basuh ketika mengambil wuduk. Itu anggota wuduk. Ialah muka, kepala, tangan, kepala, kaki. Jadi yang kita kata mengakat hadas tu mengikut makna yang kedua, mengakatkan larangan tegahan hadas. Tegahan hadas yang berdiri pada anggota wuduk. Jadi dengan sebab hadas apabila kita batal wuduk. Jadi ada hadas di muka, di tangan, di kepala, di kaki. Maka kita basuh tu maknanya menghilangkan, membuangkan tegahan yang terhasil daripada hadas. Yang mana hadas tu ada pada anggota wuduk. Itu maksudnya. Kita ambil kesimpulan katanya maksud dengan kata mengakat hadas tu ialah satunya mengakatkan hukumnya, yang keduanya mengakatkan tegahnya. Itu dua. Jadi kita niat sajaku mengakat hadas. Maksudnya ialah mengakatkan hukum hadas. Artinya mengakatkan tegahan hadas. Jadi pendekatannya kalau kita niat sajaku mengakat hadas. Maknanya mengakat bukan hadas kita mengakat. Bahkan yang kita mengakat menghilang tu ialah menghilangkan hukum hadas. Mengikut tafsir yang pertama, yang keduanya menghilangkan tegahan hadas. Jadi maknanya mengakat hadas ke tidak? Tidak. Bukan. Tapi cakapnya saja aku mengakatkan hadas. Tapi maksudnya mengakatkan hukum hadas.
mengikut tafsir yang pertama. Mengikut tafsir yang kedua, mengakatkan tegahan hadas. Sebab apa? Sebab hadas tu ialah perkara yang kira-kira saja, amrun i'tibari saja. Hadas tu dia bukan kata jenis daki, jenis najis. Apabila kita batal wuduk, apabila menyentuh kulit lelaki, apabila kita qada hajat, jadi ada hadas. Tapi mana dia hadas? Kira-kira saja katanya kita ni berhadas. Ada hadas kat badan kita, kat anggota wuduk kita. Lepas tu, mana diri hadas tu? Dia bukan boleh nampak, boleh apa semacam, apa dia? Macam daki, semacam najis. Dia bukan gitu. Cumanya kira katanya apabila kita buang angin, apabila kita qada hajat, apabila menyentuh kulit lelaki perempuan ajnabi, maka kira kata ada hadas. Hadas ada kat badan kita. Tapi kira-kira saja. Pada syarak panggil katanya apabila pada syarak tu kira katanya apabila seorang tu qada hajat masalah jadi ada hadas kat badan dia. Itu pada kira-kira saja. Tak payah kita cari di mana hadas. Di mana hadas kat muka. Tak nampak tengok. Hanya kira katanya ada berhadas. Ada berhadas. Jadi maknanya apabila begitu hadas itu ialah amrun i'tibari saja. Jadi kalau kita kira ada benda, tidak ada benda. Bukan kira-kira saja. Lalu tu sebab tu kita nak mengakad tak boleh hadas. Lalu tu yang mengakad tu mengakadkan hukumnya. Ialah hukum hadas, hukum bagi orang yang berhadas tu ialah haram dia solat. Haram dia menyentuh Quran. Nak menghilangkan hukum haram, apabila hilang hukum haram tu jadi haruslah. Jadi bolehlah nak solat. Belum pada kita ambil wuduk, maknanya tak boleh kita nak solat berdosa. Tapi lepas pada kita ambil wuduk, jadi harus. Harus tu maknanya tak berdosa. Lepas tu masuklah hukum sunat, hukum wajib lah situ. Sebab maharus tadi tu maknanya harus, haram lawannya haram. Gitulah. Kalau mengikut hukum makna yang kedua ialah mengakadkan tegah hadas. Maknanya apabila seorang itu berhadas, ditegahkan dia daripada salat. Apabila seorang itu berhadas, maka ditegahkan daripada salat. Maka tegahan tu, siapa yang menegah hadas telah menegah. Salah kata hadas tu, dia menegahkan kita, melarangkan kita, menegahkan kita daripada kita salat. Maka kita nak buang tegahan tu, nak membatalkan tegahan dia tu lah. Kita ambil wuduk. Lepas tu tegahan dia, tegahan hadas, hadas tu ada kat mana? Kat muka. Sebab tu basuh muka untuk nak buang di muka. Basuh tangan untuk nak buang hadas yang ada kat tangan, hingga seterusnya. Itulah. Jadi pada katanya bolehlah kita niat saja ku mengakad hadas, tapi nak tahu, nak bagi tahu apa maksud. Begitulah. Tetapi kalau tak tahu maksud pun tak mengapa. Kalau orang niat saja ku mengakad hadas, kalau tak tahu apa maksud dengan tak mengakad hadas, dia tak tahu, tak apalah. Sah dah wuduk dia. Tapi kita orang belajar, kena tahu maksud dia. Tapi untuk beramal tu, tak tahu maksud pun boleh. Saja aku tengok kita semayang tu, setengah orang tu tak faham, Allahu Akbar, apa dia duk kata. Apa maksud? Habis? Dan jika diniatkan hadas yang lain daripada hadasnya, seperti umpamu ada padanya hadas tidur. Diakadkan hadas apa ni? Ada siapa boleh baca, saya tak boleh nak baca. Tapi maksudnya kencing. Tapi maksudnya kencing. tak tahu nak baca. Kemih, Ustaz.
bahasa Melayu dulu. Tapi maksudnya kencing. Kemeh, kemeh. Kemeh. Dan jika diniat akan hadas yang lain daripada hadasnya hadas seorang. Seperti umpamanya ada padanya pada seorang hadas tidur. Diakadkan hadas kemih, kecing. Nak panggil kecing nah. Sekalipun memadalah. Kerana hadas tiada terima bersuku-suku. Yakni berbelah bagi. Tiada terima bersuku-suku, ini berbelah bagi. Maka apabila terakad setengahnya, terakad sekaliannya. Jadi di sini sebab-sebab berhadas. Kita maklum beberapa perkara yang menyebabkan kita berhadas kecil. Beberapa perkara yang menyebabkan kita berhadas kecil. Setengah daripadanya keluar angin. Setengah daripadanya kencing. Setengah daripadanya qada hajat besar. Setengah daripadanya kita tidur tidak menetapkan. Dan setengah daripada lagi menyentuhkan kulit lelaki dan kulit perempuan. Menyentuhkan di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Itu beberapa sebab hadas. Maka di sini dia satu cara niatnya boleh kita niat dengan sebut hadas yang tertentu. Contohnya kalau kita tidur masalah, maka tidur tu satu sebab berhadas, satu sebab jadi berhadas. Maka kita niat sajaku mengakadkan hadas tidur. Sebut gitu. Kalau kata sajaku mengakad hadas, tak sebut tidur, tak sebut kencing, pun boleh. Seperti dulu tu. Tapi kalau kita nak sebut sebab yang berhadas kitanya, maka boleh juga. Kalau kita menyentuh kulit, kata sajaku mengakad hadas bersentuh kulit lelaki perempuan. Boleh kita niat gitu. Tetapi sekiranya kalau begini boleh ke tidak? Yang dia nak cerita di sininya, kalau kita sebab batal wuduk kita tu sebab lain, tapi kita mengakad hadas lain. Tengok dia misalnya dia katanya dan jika diniatkan dan jika diniatkan dan jika diniat akan hadas yang lain daripada hadasnya hadas seorang. Kita kencing, tetapi kita niat yang lain daripada kencing. Begitu. Dan jika kita ini satu perhatian ya. Kalau ada dalam kitab tu biasanya kitab Melayu, kitab Jawi, dia kata dan jika patut kat belakang-belakang tu ada sekalipun, ada perkataan sekalipun. Kat depan-depan tu ada perkataan sekalipun. Ini maksudnya ghayah. Ini maksudnya ghayah. Maknanya di sini dah maklum kata niat mengakad hadas tu sah. Niat mengakad hadas tu sah. Maka di sini nak sambung di atas sah niat mengakad hadas tu lah. Nak sambungkan masalah sah niat mengakad hadas. Lepas tu kalau kita sambung lagi. Kalau kita sambung sajaku mengakad hadas, itu dah sah niat. Niat wuduk. Maka kalau kita tambah sikit lagi, sajaku mengakad hadas tidur.
sebab kita ambil wuduk sebab kita batal wuduk dengan sebab tidur. Sajakum mengangkat hadas kencing sebab kita batal wuduk dengan sebab kencing. Kalau kita niat sajakum mengangkat hadas keluar angin sebab kita batal wuduk dengan sebab keluar angin. Maka bolehkah tidak nak sebut begitu? Boleh. Itu satu masalah. Dan masalah begini pun boleh juga. Masalah akadkan hadas lain daripada hadas dia. Umpamanya, dia katanya seperti umpamanya, seperti itu umpamalah. Ada padanya hadas tidur. Maknanya dia yang membatalkan wuduk dia tu sebab dia tidur. Jadi batal wuduk dia, jadi berhadas dia tu sebab dia tidur. Tetapi masa dia niat ambil wuduknya, dia niat dia akadkan hadas kumah. Ialah kencing. Dia niat sajakum mengakad hadas kencing. Tapi dia tak kencing, dia batal wuduk sebab dia tidur. Begitu. Batal wuduk dia sebab tidur. Tetapi dia niat sajakum mengakad hadas kencing. Jadi tak betul lah. Jadi tak betul. Kalau betul tu memang dah sah. Dia kencing, dia niat sajakum mengakad hadas kencing. Kalau dia tidur, maknanya sajakum mengakad hadas tidur. Itu betul. Betul dengan yang berlaku, betul dengan wakil. Itu tidak syak pada sah. Tetapi kalau tak betul, berhadas tu sebab berhadas tu lain, niat mengakad hadas lain. Dia batal wuduk sebab dia tertidur dengan tidak tetap tempat duduk dia. Tapi dia niatnya sajakum mengakad hadas kencing. Padahal dia hari ni tak kencing lagi. Contohnya dia bangkit waktu subuh. Bangkit pada tidur, dia tak kencing. Contohnya kita katanya dia ambil wuduk, selepas pada ambil wuduk dia tidur. Selepas pada dia tidur, bangkit daripada tidur tu dia tak kencing. Kita katanya selepas pada belum pada nak tidur tu dia ambil wuduk. Jadi berhadas lah. Jadi dia tu ada wuduk. Selepas pada ambil wuduk tu dia tidur. Apabila bangkit daripada tidur tu apa dia? Sebab berhadas pada dianya ialah tidur. Maka apabila dia ambil wuduk nak salat, dia niat sajaku mengangkat hadas kencing. Sajaku mengangkat hadas kencing. Maka berlakunya tidur, mengangkatnya kencing. Jadi lain-lain. Itu mana katanya jika diniatkan akan hadas yang lain daripada hadasnya. Hadas dia hadas tidur tapi dia niat mengangkat hadas kencing. Sekalipun memadalah. Mana sah wuduknya. Wuduk dia tu sah. Wuduk dia tu sah. Kenapa boleh kata sah memada? Kerana hadas tiada menerima bersuku-suku. Kerana hadas tiada menerima bersuku-suku. Tiada menerima berbelah bagi. Hadas tu satu saja. Maksud kata hadas tiada menerima bersuku-suku, mana hadas tu satu. Jadi kalau tidur pun berhadas, kalau kencing pun berhadas, kalau keluar angin pun berhadas. Maka dia mengangkat apa tadi? Dia mengangkat hadas. Walaupun di belakang tu sebut kencing tak betul dengan wakil dia sekalipun. Tapi dia kata mengangkat hadas, dah jadi. Dah jadi. Sebab tu bukan katanya hadas lain daripada hadas tidur. Hadas tidur tu lain pula daripada hadas keluar angin. Hadas keluar angin tu lain pula daripada apa dia? Hadas menyentuh kulit lelaki perempuan ajnabi. Bukannya begitu. Maka hadas tu satu. Maka apabila kita mengangkatkan hadas walaupun tak betul sekalipun, maka dah jadi. Contohnya kita nak pakai cincin. Kalau kita katanya, contohnya nak tanya, kalau kita bersumpah, wallahi hari ini saya akan pakai cincin.
Wallahi hari ni saya mesti pakai cincin. Maka mesti ke tidak pakai cincin pada jari mana, pada jari jari apa? Jari manis pada sebelah kiri. Tak mesti. Pakailah cincin mana-mana pun. Pakailah cincin kat jari mana-mana pun. Janjinya jari kita, jangan jari orang lain. Jadi maksudnya sama. Pakai cincin, pakai di mana? Pakai kat jari. Masuk jari mana-mana sekalipun, maka dah hasil, dah lepas daripada sumpah tadi. Sebab katanya nak pakai cincin. Pakai kat mana? Pakai kat jari. Maka kita pakaikan cincin tu di jari mana-mana, belah kanan, belah kiri. Daripada 5, 10 putung jari itu boleh pakai semua. Memadai semua. Jadi maknanya jari itu kalau kita kiranya jari kita ada berapa? Ada 10. Tapi semua tu 10. Jari kita semua. Walaupun nampak kata 10 macam banyak, tetapi tak berbelah bagi, satu saja. Satu saja mana? Semua tu 10. Jari kita semua. Sebab tu kalau kata janji nak pakai cincin, pakailah. Jari mana-mana sekalipun bilang katanya pakai cincin. Tengok kita katanya pakai jam. Orang itu pakai jam. Mesti ke sebelah kiri, mesti ke sebelah kanan. Tak. Kalau kata pakai sebelah kanan pun pakai jam juga. Kalau pakai sebelah kiri pun pakai jam juga. Janji ada pakai. Maka sini pun gitu juga. Berhadas tu kira kata satu benda. Cumanya berlain tu jadi banyak tu apa dia? Sebab dia. Kita tak tilik pada sebab. Kita tilik kata berhadas. Berhadas tu satu benda. Maka apabila niat mana-mana sekalipun boleh. Walaupun tak betul dengan yang ada kat dia sekalipun. Yang tak betul dengan wakil dia berhadas sekalipun. Tak mengapa. Kerana hadas tiada menerima bersuku-suku. Hadas itu satu saja tak terima berbelah bagi. Apabila kata hadas tu satu saja tak terima berbelah bagi, tak terima bersuku-suku, berjuzuk-juzuk, maka bersuku-suku, berjuzuk-juzuk maksudnya tak terima berbelah bagilah. Maka apabila terakad setengahnya, terakad sekaliannya. Apabila terakad setengah, mana? Terakad hadas kencing. Terakad juga hadas tidur, hadas lain-lain lagi. Begitu. Maka apabila terakad setengahnya, setengah hadas. Dia niat saja aku mengakad hadas kencing. Tapi dia tidur, bukan dia kencing. Terakad sekaliannya. Jadi mana kita niat mengakad mana-mana pun sama. Sebab salah katanya kencing, tidur, menyentuh kulit lelaki perempuan ajnabi, satu benda. Satu benda. Akad mana-mana satu memadai. Begitu. Tapi kata memadai itu jika ini syarat bagi nak memadalah tadi. Dia katanya memadalah apa dia? Sekalipun memadalah mana sah wuduk. Syarat nak sah tu jika tiada dengan sengaja. Jika tiada dengan sengaja. Maksudnya jangan sengajalah nak jadi salah tadi tu. Jadi maknanya kita tidur tapi tersilap sebutnya, tersalah sebutnya saja ku mengakad hadas kencing. Itu kalau kita tak sengaja. Tapi kalau sengaja diubahkan, tengok, maka jika dengan sengaja tiada jadi maknanya tidak sah wuduk, tak jadi wuduk. Tak jadi wuduk makna tidak sah wuduk, tidak memadai. Sengaja. Sengaja dia kencing, dia tidur tetapi sengaja saja aku mengakad hadas kencing. Sengaja nak tukar begitu. Tapi kalau dia tersalah sebut, maka itulah kata memadai. Sebab dia tak sengaja. Dia salah sebut. Dia jadi banyak benda duk fikir dalam fikiran dianya. Jadi apabila dia niat tu saja aku mengakad hadas tidur, padahal dia tu kencing, artinya akasnya. Kalau tak sengaja tu tak mengapa. Salah sebut. Atau dia terlupa. Pada sebenarnya dia batal wuduk sebab dia tidur, tapi dia ingat-ingat kata dia batal wuduk sebab kencing.
Lalu tu dia niat saja aku mengekat hadas kencing. Itu dah kata memada tadi. Dia terlupa. Terlupa di mana? Terlupa katanya dia ni batal wuduk sebab tidur. Tetapi dia niat saja aku mengangkat hadas kencing. Terlupa. Maka itu memada. Artinya tersalah sebut. Tersalah sebut. Itu pun tak sengaja juga. Nak sebut tidur tapi mulut keluarnya kencing. Jadi saja aku mengangkat hadas kencing. Maka itu dengan tak sengaja. Dengan tak sengaja tu maknanya satunya dengan terlupa, yang keduanya dengan tersalah sebut. Tersalah sebut. Gitu. Itu tak mengapa. Tapi jangan sengaja. Kalau sengaja kita ingat katanya kita ni batal wuduk sebab kita tidur, tetapi sengaja nak sebut hadas kencing. Kalau sengaja nak larikan gitu, saja nak ubah, saja nak tukarkan gitu, dia katanya jika dengan sengaja, maknanya jika dengan sengaja, maknanya jika diniatkan hadas yang lain daripada hadasnya dengan sengaja. Jika dengan sengaja ni, jika diniatkan hadas yang lain daripada hadasnya dengan sengaja. Kita tafsir begitu. Jika dengan sengaja ni, jika diniatkan hadas yang lain daripada hadasnya dengan sengaja. Dia tak terlupa, dan dia tak salah, bahkan sengaja nak kata begitu. Dia batal wuduk sebab tidur, tetapi sengaja saja aku mengangkat hadas kencing. Tiada jadi. Wuduk tu tak jadi. Mana tidak sah. Tidak sah wuduknya. Kenapa boleh kata tiada jadi, tidak sah wuduk itu? Kerana bersenda-senda, ini bermain-main pada ibadat. Bersenda-senda pada ibadat, bermain-main pada ibadat haram, lagi pulanya membatalkan wuduk, membatalkan ibadat. Itu kaedahnya. Bersenda-senda, jadi bermain-main pada ibadat haram, lagi pula membatalkan ibadat itu. Maka itu tak boleh lah. Itu tak boleh. Jadi maknanya haram, lagi pulanya tidak sah wuduk. Sebab sengaja nak main saja, dia nak main, nak nakal-nakal dia. Dalam bab ibadat tak boleh, bukan tempat kita nakal-nakal, bukan tempat kita bersenda-senda bermain-main. Dalam bab ibadat. Begitu. Maka itu tak boleh lah. Jadi maknanya seolah kata nak nakal lah. Dia tidur tapi katanya kencing. Saja nak nakal-nakalnya. Maka nakal-nakal dalam ibadat tu haram. Bermain-main bersenda-senda. Dalam ibadat tu haram, lagi pulanya membatalkan ibadat itu. Tapi kalau tak, contohnya kalau solat pun begitu juga. Selepas pada selepas pada baca Fatihah. Selepas pada baca Fatihah pada masa berdiri itu, kalau dia baca At-Tahiyyat di situ, membatalkan tidak sembahyang dia? Tak membatal. Sebab At-Tahiyyat itu zikir. Zikir tidak membatalkan solat. Semata-mata baca tu. Semata-mata baca Tahiyyat. Orang suruh baca surah selepas pada Fatihah, dia tak baca. Dia baca Tahiyyat. Lepas pada Fatihah rakaat yang pertama, yang kedua tu disuruhkan kita baca surah. Tapi dia tak baca surah, dia baca Tahiyyat. Semata-mata baca, tidak qasad apa-apa, saja nak baca ya. Boleh jadi sebab tak ingat surah ke masalah. Dia pun baca Tahiyyat, semata-mata nak baca lah, tak ada niat ke mana-mana ke tidak, maka itu tidak membatal sebab adalah rupa zikir. Tetapi kalau dia baca Tahiyyat tu untuk nak nakal-nakal, untuk nak main-main, untuk nak suka-suka saja, maka itu membatalkan solat. Sebab apa? Sebab baca dengan secara bersenda-senda, bermain-main. Macam orang buat cerita nakal. Dia nak azan, orang lain mula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala. Itu haram. Dia azan. Dia nak buat nakal-nakal. Azan tu yang betulnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala. Haram buat begitu. Sebab bermain-main dalam ibadat. Buat nakal-nakal.
Tapi kalau dia sengaja nak katalah, dia tahu azannya Allahu Akbar. Tapi dia ubah Allahu Akbar, dia tak kata lagi. Ubah katanya Allahu Ta'ala. Sengaja dia nak ubah. Nak suka-suka. Nak main-main, nak nakal-nakal. Itu haram. Memanglah azan tak batal sekalipun. Tapi azan tak jadi azan lah. Begitu. Lagi pulanya haram. Tapi kalau orang tu dia tak tahu, dia tersalah, itu tak haram. Dia nak kata dia azan, nak kata Allahu Akbar, tetapi mulut dia kata Allahus Samad masalah, atau Allahu Ta'ala. Itu haram ke tidak? Tak haram sebab dia tak sengaja. Tapi kalau sengaja nak bermain-main itu haram kata begitu. Walaupun tak salah, Allahu Ta'ala tu tak salah lah cakap pada dia. Tapi ubah bukan tepat dia ni. Itu haram. Kerana ini kembali kepada asal. Kerana khabar ini kembali kepada asal masalah kita. Apa dia asal masalah kita? Asal masalah kitanya, inilah dalil bagi asal masalah kitanya. Apa dia asal masalah kitanya? Ialah yang pertama. Yang pertama, pada kata dulunya, dan fardu wudu itu artinya rukunnya 6 perkara. Itu pada asal. Pada asal. Asal masalah kitanya pada tengah muka surat 16. Muka surat 16, kat tengah-tengah tu, dia katanya dan fardu wudu itu 6, artinya rukunnya 6 perkara. 6 perkara mana dia? Yang pertamanya niat. Jadi maknanya kita nak ambil wuduk mesti kena niat. Kalau tak niat tidak sah wuduk kita. Tak jadi wuduk kita. Kenapa kena niat? Mana dalilnya? Kenapa kena niat? Mana dalil kata kena niat? Di sini. Kerana khabar. Ni dalil. Kerana khabar ini dalil apa dia? Dalil bagi wajib niat. Dalil bagi wajib niat. Dalil bagi katanya niat itu setengah daripada fardu wudu, rukun wudu. Mana dalil? Maka dalil dia di sini. Kerana khabar. Itu jauh dalilnya. Kita sepatut jaga sikit katanya. Kerana khabar pada sahihaini sabda Nabi SAW. Itu kita jaga begitu. Kerana khabar ini dalil bagi wajib niat. Atau dalil bagi niat itu rukun, satu rukun daripada rukun wudu. Kita jaga begitu. Maka sebab itu jauh. Dah lalu jauhnya, dah lepas jauh baru nak sebut dalil. Takut tak sedar. Ini bukan dalil bagi kata sah niat. Mengakak kecil apa tadi, bukan dia begitu. Ini kembali pada asal masalah. Dalil bagi asal masalah. Tapi di situ, maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada katanya kerana khabar pada sahihaini sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk maklumat, esok tidak ada kelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi